Salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha PAS Selangor, yang mana saya lihat kenyataan di akhbar yang mana dengan tajuk masalah rakyat lebih penting berbanding pelekat cukai jalan, yang mana isu ini saya lihat memang dimainkan oleh pemimpin PAS, yang mana mereka cuba mencari kesalahan kerajaan yang ada hari ini. Dengan kenyataan yang dikeluarkan di sini, saya lihat PAS Selangor menempelak kerajaan perpaduan yang didakwa lebih mengutamakan keperluan tidak penting berbanding menangani masalah bahan mentah dan keperluan utama rakyat. Di sini juga beliau berkata kerajaan wajar selesaikan perkara penting bagi membantu rakyat berbanding pembaharuan cukai jalan dan lesen digital, isu telur, isu petrol yang tak turun-turun, harga sayuran yang naik, kos hidup yang membebankan, kenapa cukai jalan dan lesen digital yang diutamakan. Di sini juga ada kata banyak lagi isu lebih kritikal yang belum selesai dan perlu ditangani dengan segera berbanding pelekat cukai jalan dan lesen memandu digital. Beliau turut mempersoalkan pembaruan cukai jalan dan lesen digital yang mahu diperkenalkan Kementerian Pengangkutan baru-baru ini, yang saya tahu tujuan cukai jalan dipamerkan di kenderaan dengan maksud mudah pihak berkuasa membuat pemeriksaan sekatan jalan raya, kesalahan lalu lintas dan sebagainya. Kalau ada sekatan jalan raya, masing-masing terkial-kial dan buka aplikasi dalam telefon. Ini yang dipertikaikan oleh Setiausaha PAS Selangor. Dan di sini saya lihat Setiausaha PAS Selangor ni, iaitu Roslan Sahir Muhammad Sahir, ya. Pada saya, inilah masalah pemimpin PAS apabila masih lagi berada di bawah tempurung, yang mana macam katak tu. Jadi mereka akan keluar ke kenyataan yang pada saya sembrono. Kita tahu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan apabila mengatakan bahawa Kementerian Pengangkutan jimat RM 96 juta setahun hasil pendigitalan. Yang mana di sini saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Anthony Luke mengatakan bahawa sekitar 96 juta setahun dapat dijimatkan Kementerian Pengangkutan menerusi inisiatif pendigitalan lesen kenderaan motor dan lesen memandu persendirian. Ini yang dikatakan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Luke dalam isu pendigitalan yang kita lihat hari ini juga mempunyai manfaat terbaik untuk rakyat. Dan kita tahu inilah dunia teknologi hari ini, kita perlu ke depan bersama untuk kita tidak lagi menggunakan sistem-sistem lama yang tidak membuahkan hasil tetapi akan merugikan negara, yang mana hari ini apabila kita buat pendigitalan semula dengan baik seperti lesen dan juga rotek yang kita tahu hari ini, maka kita sudah boleh membuat penjimatan sebanyak 96 juta per tahun. Daripada isu yang dikatakan oleh Setiausaha PAS ini, pada saya ucapan ataupun kenyataan media yang dikeluarkan hanyalah untuk menghasut rakyat, berbaur kepada propaganda murahan yang tidak ada asas sama sekali. Dia nak kita berada di takuk yang lama, dia nak kita menggunakan sistem yang lama. Pada saya, negara maju sudah memulakan perkara-perkara ini, dan dia di sini mengatakan bahawa isu masalah rakyat, itu yang saya ulang-ulang cakap bahawa PAS ini, kalau bodoh itu letak dekat tepi dulu. Letak dulu kurang cerdik itu dekat tepi itu. Hari ini kalau rakyat susah adalah disebabkan oleh apabila PAS bersama dengan Perikatan, duduk dalam Perikatan Nasional, merompak kerajaan yang sepatutnya telah pun mendapat mandat daripada rakyat menjadi kerajaan. Yang mana PAS adalah komponen pembangkang. PAS harus ingat, PAS dulu adalah parti yang kalah, tiba-tiba membuat kerajaan tebuk atap, dan akhirnya pergolakan politik itu bermula. Pelabur semuanya lari, pelabur tak nak masuk, ekonomi kita merosot, dibabitkan lagi dengan rasuah ketirisan yang berlaku dalam kerajaan yang PAS ada. Jadi masalah yang ada hari ini, yang dibebani oleh rakyat hari ini, adalah berpunca daripada pemimpin PAS yang ada di dalam kerajaan waktu itu. Jadi apabila kerajaan perpaduan ini mengambil alih kerajaan, terpaksa mereka mencari mekanisme yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi hari ini masalah yang ada adalah daripada
taik-taik yang dibuat oleh pimpinan PAS sendiri berada dalam kerajaan. Jadi tidak perlu nak menyala, berkokok dalam media. Hakikat sebenarnya adalah pimpinan PAS yang gagal membentuk kerajaan waktu itu. Di sini dia kata, perkara pendigitalan ini dia kata tidak wajar, tidak penting dibandingkan dengan isu telur, minyak, petrol dan sebagainya ini. Inilah satu kurang cerdiknya kepimpinan PAS. Sebab itu negeri pimpinan PAS tak boleh nak maju. Penjimatan 96 juta setahun ini. Kita bayangkan, kalau 1 tahun 96 juta, kalau 10 tahun sudah berapa? 960 juta, hampir 1 bilion penjimatan yang kita boleh dapat. Daripada penjimatan inilah, maka apabila negara mempunyai kewangan yang kukuh, sudah baik daripada ketirisan, keborosan, rompak rasuah yang telah berlaku, yang berleluasa selama ini, maka hasilnya nanti akan pergi kepada rakyat. Jadi, inilah pemimpin PAS. Nak menjawab satu soalan pun susah. Rakyat di bawah ingat bodoh, tak tahu apa yang sepatutnya berlaku. Di sini dia mempertikaikan isu. Yang mana saya baca di sini, dia mempertikaikan isu apabila contohnya kena tahan. Akhirnya penguat kuasa boleh melihat dengan senang lah, maksudnya rotek yang tertampal di kereta tu. Sudah dijelaskan oleh Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke. Kita bawa kereta tak payah nak kial-kial kita sendiri nak mencari dekat aplikasi kalau memang betul ada roadblock. Jadi kalau kita di situ lain mungkin tak ada, ataupun kita tak dapat nak buka, dia tak ada isu pun. Kalau orang buat roadblock dia nak cek. Polis sendiri dia dah ada. Kerajaan taklah bodoh sangat. Kerajaan nanti mungkin dia ada peralatan untuk dia scan yang macam ni. Terus dia tahu, ini kenderaan ni rotek hidup, insuran hidup, semua hidup. Sebab itulah kita beralih kepada teknologi supaya kita ni faham. Jadi pimpinan PAS ni seperti katak buah tempurung, masih lagi nak cerita yang hal lama. Jadi kalau kita semua hari ni dokumen nak semua ditulis, tak payah pakai email. Saya rasa pemimpin PAS lepas ni kembali pakai typewriter. Lepas tu nak keluarkan akhbar, jangan keluar dekat media. Tu keluar yang macam zaman dahulu tu, yang main letak dakwat hitam tu dekat tu, lepas tu macam ni gesek. Pakai yang tu. Apalah. Jadi jawapan-jawapannya bukan saya suka mempertikaikan masalah yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS ini. Tetapi kenyataan dia sebagai seorang yang setiausaha je. Bukan besar pun. Untuk negeri Selangor. Ni saya ni pun ada juga jawatan dalam negeri. Ketua Penerangan PKR Sarawak. Tak ada pun saya berkokok benda-benda yang tak betul tentang GPS. Kalau GPS buat benda yang tak betul, saya akan jawab dengan benda yang ada faktanya. Tetapi pemimpin PAS hari-hari keluar kenyataan media yang tak ada faktanya. Isu pendigitalan kepada lesen dan juga rotek ini, benda yang paling mudah yang boleh kita orang kata buat penjimatan yang terbaik. Kenapa kita nak mempertahankan benda yang lama yang sepatutnya memang kita patut olah? Penjimatan ini akhirnya akan menguntung ke rakyat. Banyak masalahnya. Kalau saya nak cerita tentang JPJ-nya, saya cerita tentang Puspakomnya. Semalam sudah ada kawan saya telefon berkenaan cerita dengan saya, berkenaan dengan isu Puspakom. Ulat-ulat mencari makan. Begitu juga di JPJ. Jika perkara ini kita boleh digitalkan, maka ulat-ulat ini tidak menyusahkan rakyat. Ada orang yang nak cepat, ada orang yang nak pergi buat kerja, membuang waktu yang tidak ada gunanya. Kalau ada pendigitalan ni, perkara-perkara mudah kita tengok. Pasport apabila dibuat pendigitalan, IC sama, lesen sama. Apa yang untung kepada rakyat? Waktu kita tidak terbuang, kerajaan boleh jimatkan duit. Jadi, saya tak nak ulas panjang, rakyat fikir sendiri. Inilah masalah PAS. Apabila kerja yang dia nak membangkang, dia sendiri pada saya kurang cerdik, tetapi cuba untuk menjawab sesuatu isu. Konon-konon bijak, tetapi dilihat kebodohan nyata, akhirnya dikritik oleh rakyat. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.